صلوا على النور أحمد نور Zikir merupakan makanan bagi hati kita, dan zikir adalah makanan untuk jiwa kita. Kata para ulama, barang siapa yang tidak memberi makan kepada rohnya selama 3 hari, maka rohnya akan mati. Hatinya akan mati kalau tidak diberi makan selama 3 hari. Maka bila mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita seolah-olah diberi makan pada malam ini. Alhamdulillah. Dan kita pun dah bacakan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan kabulkan hajatnya. Selepas kita baca Asmaul Husna, kita baca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu, insyaallah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun dah solat Isya secara berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salat Isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang mendirikan sembahyang Isya secara berjamaah, seakan-akan ataupun dia mendapat pahala seakan-akan dia mendirikan separuh malam. Dan siapa yang solat subuh secara berjamaah, faka'annama qama al-laila kullahu. Seakan-akan dia mendirikan malam sepenuhnya. Seolah-olah malam ni kita bangun qiyamul lail. Sembahyang Isya berjamaah separuh malam. Sembahyang subuh pula bangun malam sepanjang malam. Itu fadilat siapa yang sembahyang Isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Dan kata Nabi SAW, Basyirul masya'ina fi dhulami bin nuri tam yawmal qiyamah. Berikanlah berita gembira kepada mereka-mereka yang berjalan pada waktu malam untuk pergi solat Isya dan solat subuh. Berikanlah berita gembira kepada mereka dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bin nuri tam yawmal qiyamah. Allah akan berikan kepadanya cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kerana kita pada hari kiamat nanti sangat-sangat perlukan kepada cahaya. Dikatakan titian sirat itu panjangnya 3,000 tahun. 1,000 mendaki, 1,000 mendatar, 1,000 menurun. Dan jalannya itu lebih nipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Agak-agaknya bagaimana kita nak melepasi titian sirat? Lepasnya titian sirat dengan amalan kita. Dan setiap orang akan dapat berjalan di atas titian sirat berdasarkan cahaya yang ada pada tubuh badannya. Dia akan berpandukan cahaya di atas tubuh badannya, kerana hari kiamat itu hari yang gelap. Maka kata Nabi SAW, ada yang tangannya bercahaya, ada yang mukanya bercahaya, ada yang badannya bercahaya, ada yang kakinya bercahaya, ada yang bercahayanya hanyalah ibu jari kaki sahaja. Itu pun sekejap nyala, sekejap mati, padam. Bergantung kepada amalan dia di hari kiamat. Dan ada orang yang penuh dengan cahaya, sehingga kan orang-orang kafir mengatakan, wahai orang-orang beriman, berikanlah sedikit kepada kami cahaya, supaya kami boleh berjalan di tengah sirat. Dalam Al-Quran disebutkan cerita ini. Sampaikan Allah menyuruh kita untuk berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Nabi SAW setiap pagi selepas subuh atau sebelum subuh, Nabi akan baca, Allahumma ja'al nuran fi qalbi, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari, wa nuran fi yadi. Ya Allah, jadikanlah cahaya di mata aku, di bibir aku, di pipi aku, di wajah aku, di rambut aku. Semuanya Nabi minta cahaya. Nabi yang penuh dengan cahaya pun, yang asalnya itu Nabi adalah cahaya, sumber bagi cahaya pun, minta cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita sebagai orang yang lemah, orang yang penuh dengan maksiat, sentiasa kita kena cari cahaya ni. Cahaya di mana? Kata Nabi SAW, berikanlah berita gembira kepada siapa yang berjalan pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikanlah berita gembira kepada mereka dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi moga-moga Allah berikan kita cahaya yang sempurna pada hari kiamat dengan berkat kita hadir pada malam ini. Supaya kita hadir pada malam ini, tujuannya satu sahaja, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang mari pada malam ini nak cari dunia. Semuanya nak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dalam majlis Jalsatul Itsnain ni, majlis Jalsatul Itsnain ni sebenarnya adalah majlis yang kita dah biasa hadir di tempat saya belajar dululah, di Hadramaut, di Darul Mustafa, yang diadakan oleh Sayyidi Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz hafizahullah taala. Setiap Isnin malam dia akan buat jalsah, buat duduk macam inilah. Pada asalnya beginilah dulu. Dulu Habib Umar pun mula dengan rumah dia, dalam rumah dia. Tapi sekarang masya-Allah kehadirannya beribu-ribu setiap malam Isnin malam. Penuh dataran Darul Mustafa tu penuh dengan orang untuk mendengar syarahan daripada Sayyidi Habib Umar. Jadi kita ni, kita panggil apa? Tashabbuh. Tashabbuh, menyerupai mereka. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum itu, maka dia tergolong di kalangan kaum tersebut. Habib Ali Zainal Abidin pun buat Jalsatul Itsnain di Taufik setiap Isnin malam. Ada banyak lagi asatizah lain yang buat Jalsatul Itsnain
Pada setiap malam dikatakan pada malam ini ada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala khusus pada Isnin malam Selasa. Wallahu a'lam lah pemberian macam mana itu, kita cuma menyertai mereka sahaja. Dengan waktu yang terluang kita adakan majlis untuk sama-sama kita menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana saya bertemu dengan Sayyid Habib Ali di Kuala Lumpur baru ni, tanya nak baca apa Habib? Kepada jemaah ni pada Isnin malam, Habib kata mulakan dengan tafsir surah Yasin. Mulakan dengan tafsir surah Yasin, mula dengan Ratib Atas dahulu, baca Asmaul Husna, kemudian kita teruskan dengan tafsir surah Yasin. Jadi insya-Allah moga-moga dengan kita baca setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah bukakan hati kita untuk kita sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai pendamping kita. Kerana Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab daripada yang maha mulia diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, kepada umat yang paling mulia. Masya-Allah, kitab yang daripada yang maha mulia diturunkan ke atas makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk disebarkan kepada umat yang paling mulia. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkekalan sampai ke akhir hari akhirat. Berbeza dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Mukjizat yang lain hebat, masya-Allah, tapi terhenti di situ sahaja, tak bersambung. Tetapi Al-Quran, kata Nabi SAW, adalah mukjizat yang paling besar untuk Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Al-Quran adalah kalamullah yang perlu kita agungkan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, ada kaum-kaum yang menjadikan Al-Quran di belakang mereka. Kata Nabi SAW, man ja'alal Qur'ana amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapan dia, menjadi petunjuk dia, menjadi pedoman dia, semua benda nak buat rujuk Al-Quran. Kata Nabi SAW, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Quran itu akan heret dia ke dalam syurga. Qadahu, akan tunjuk jalan kepada syurga. Bukan heret nanti saqahu, nanti heret. Quran itu akan menunjuk jalan kepada orang yang meletakkan Al-Quran di hadapannya ke syurga. Jadi Quran akan jadi lampu dia untuk ke syurga. Wa man ja'ala al-Qur'ana wara'ahu, ataupun wara'a dhahrihi, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, letak belakang. Difikirkan akal dulu, otak dulu, logik tak logik. Boleh tak dibuat ni? Benda ni bagus tak bagus untuk masyarakat kita? Letak Quran di belakang. Quran nombor 2. Yang pertama dulu, kita punya maslahah dulu, kita punya kebaikan. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, saqahu ilan nar. Ini akan heret. Quran akan heret dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini dua sahaja. Sama ada dia akan menjadi hujjatan laka atau hujjatun alaika. Sama ada Quran itu akan menjadi hujjah untuk kita ataupun hujjah ke atas kita. Apa maksud hujjah kepada kita? Quran akan berdalil di hadapan Allah. Ya Allah, fulan ni guna aku, pakai aku, baca aku, dia beramal dengan aku, maka dia akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Ini kita kata apa? Yang menolong kita, syafaat. Dan juga Al-Quran juga boleh menjadi penyebab kita masuk neraka. Dia juga berdalil di hadapan Allah. Ya Allah, fulan ni tak buat apa yang dibaca daripada aku, dan dia tak baca pun aku, tak buka pun aku. Ya Allah, masukkan dalam neraka. Akan menjadi sebab untuk manusia masuk neraka. Dua sebab sahaja. Sama ada Quran menjadi sebab untuk kita masuk syurga, ataupun waliyadzubillah menjadi sebab untuk kita masuk neraka. Apa tanda-tanda Quran akan menjadi sebab kita masuk neraka? Bila mana kita berpaling daripada Al-Quran, bila mana kita meninggalkan Al-Quran, bila mana kita lebih fokuskan kepada kata-kata orang lain lebih daripada kata-kata Tuhan kita sendiri. Kita melebihkan kata orang lain, makhluk yang tak berbisa, yang tak ada apa-apa manfaat mudarat, kita lebihkan kata-kata mereka lebih daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini adalah surat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, diutuskan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat fokuskan kepada umatnya untuk sentiasa membaca Al-Quran.